Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, malam ni dapat kita menyambung lagi kita punya pengajian kitab hadis 40. Saya duk tagak-tagak juga untuk kali ni pasal saya ingat tuan-tuan pun tahu saya kan ada masalah GERD dengan anxiety tu. Dia main balik. Dia bermusim lah. Dia musim dia main pula. Dia main dalam CPKL baru ni ceramah di Kuala Lumpur. Masa tu tengah talk. Bukan tengah talk, tengah rasa aku dah kembali dah ni. I am back ni. Balik pada tu, dia lembek tu. Lembek ni tak tahu nak habang. Saya tadi bila cerita pasal ni kan, saya rasa malu. Kita tak ada apa pun. Tapi dia main perasaan, dia main otak. Saya tak tahu nak habang. Tak cerita jadi luahan kat tuan-tuan. Tak habang tak reti. Dia jadi melayang, jadi tak. Orang ramai tak boleh, orang sikit tak boleh. Duduk seorang-seorang tak kena, duduk ramai-ramai tak kena. Berdiri tak boleh, duduk ni berasa tak apa nak tenteram, nak rasa nak jatuh. Alhamdulillah. Imam kita pun hari ni cantik baca surah Al-Aziz. Alhamdulillah. Dia jadi, tidak saya jadi gitu. Mungkin tuan-tuan tak nampak, saya rasa. Tak tahu kok benda tu betul. Tapi kemarin saya tu berubat di mana namanya? Serdang, no? Cara orang Islam lah kan, dia kata ada gangguan dan sebagainya. Tak apalah, ala kulihat tak apalah. Redha lah, no? Dan kebetulan bila tadi saya gagahkan, saya kata tak apalah, mai jugalah malam ni. Bila memang tuan-tuan buat solat hajat, saya minta tumpang selit nama saya sekali lah. Mudah-mudahan lah, no? Tumpang doa tuan-tuan. Dalam ramai-ramai kita ni ada doa dia yang makbul. Dan kita ni kena yakin tuan-tuan, kita minta ni Allah pasti makbul. Saya ni tuan-tuan, tak ada sakit teruk, tak ada. Tak ada. Tapi sakit hati ni dia uji sungguh perasaan mental kita nak buat kereta. Saya boleh buat kereta lagi. Ada kawan saya tak boleh buat kereta. Tapi kadang-kadang jauh tak boleh. Kadang-kadang anak dah sukar kan, tak boleh bawa. Orang perempuan yang bawa. Tapi kita rasa sebagai ayah ni kan, kan, kadang ayah kita sakit, nak bawa pergi hospital, kita tak boleh masuk dalam ramai-ramai. Yang tu yang saya jadi, perasaan saya tu lagi teruk. Mayang tak tahu. Tapi satu benda tuan-tuan, bila Allah uji kita lagu ni, kita lagi rapat dengan dia. Kita ingat lagu tu lah, no? Doa ni jangan putus lah. Kadang-kadang kita rasa dia nak main perasaan setan nak usik tu kan. Doa siang malam tak dapat kok. Jangan layan. Kita doa jugalah. Allah tak bagi tu ada sebab, ataupun Allah tak bagi tu, itulah kebaikan dia. Peganglah tuan-tuan, pegang sungguh lah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia himpun hadis-hadis Nabi pasal perubatan. Jadi mungkin dah ramai orang sakit ni, saya pun sama lah. Dia himpun, Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni dia himpun hadis-hadis Nabi pasal perubatan Rasulullah. Tibbun Nabawi, kitab tu Ibn Qayyim yang susun tu. Dia sendiri cerita pengalaman. Dia kata, saya sendiri ada satu sakit yang saya tak tahu misteri sakit apa. Tak tahulah, mungkin sakit macam saya kot zaman beberapa tahun dulu, tak tahu apa kan. Macam-macam doa saya dah amal dah. Habaq ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'a ismihi pun buat dah. Apa nama ni, macam-macam. Tak jadi. Kawan pula tukang himpun hadis. Hadis pasal perubatan. Ayat Quran pasal perubatan. Lagilah cakap Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ulama besar. Tak jadi juga. Saya doa tak jadi, dia kata. Akhirnya saya dah tak tahu nak buat apa dah. Saya amal dengan Fatihah, dia kata. Dia amal dengan Fatihah. Dan Alhamdulillah jadi. Sembuh sakit dia tu. Saya tuan-tuan, saya buat hari Isnin lepas. Siapa rasa cerita ni kira kuliah agak no? Ni untuk tuan-tuan sekali lah. Saya buat 40 kali. Kita kena buat kotak bagi 40, baru kita lupa. Baca Fatihah sampai kat iyyaka na'budu wa iyyaka tu, baca 3 dan lebih ulang tak apa. Sampai 40 kali saya buat tuan-tuan. Saya tak pernah buat. Saya terang saya tak pernah buat pun macam tu.
Saya buat juga. Saya gagah, saya tak ada daya dah. Hajat, taubat, tahajud, semua saya buat. Bukan contoh bagus ni, contoh saya tak bagus ni. Buat ni pasal saya rasa saya nak keluar. Sebab saya dulu sebelum saya ditimpa ujian ni, saya aktif sangat tentang Abang Jack. Ceramah sampai ke Sarawak, mana halah mau pi. Mungkin cerdas sangat kot noh. Jadi bila jadi lagu ni saya duduk main kat kampung lah kan. Tak seronok. Orang kadang-kadang rasa kuliah pasal lagu orang tetua, pasal lagu. Tapi nikmat dia, nikmat kita bergantung dengan Allah tu. Tak berhentilah kereta pun. Allah, aku ni sampai bila? Allah, baru 33. Kan? Anak pun sekolah pun tak lagi. Takkanlah sampai bila-bila aku nak duduk rumah macam ni. Tapi saya cerita Al-Fatihah tu. Tuan-tuan balik dia tuan buat lah. Kita dah buat hajat dah tadi kan. Dia cantik, taubat, hajat dan buat yang tu. Tuan-tuan dah buat hajat dah tadi, balik buat taubat. Buat 40 kali tu bukan kata sakit saja, apa pun buat lah kan. Tuan-tuan bila baca tu sampai ke 20 tu, tuan-tuan dah rasa lain lah. Dia satu macam saya nak abang tak ngerti. Dia punya nikmat rasa tu. Wallahi tuan-tuan buat. Tuan-tuan rasa macam betul-betul Tuhan duk dengar ni. Dia bila saya duk baca tu 10 kali saya duk rasa lagu baca biasa, lagu orang tempat dah terus kan. Main 11, 12, 3 dia main hanyut lah. Dia main lagu main ke 20 tu dia jadi tak boleh pi lah. Dia punya stop. Sebab tu lagu mana kita rasa lagu semua duk dengar kita duk baca ni. Lagu nampak tak nanti kita buat sampai 40 tu dia dah okey balik. Nanti kita doa lah. Harapan kita serah pada Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan ni padamu ya Allah. Manusia ni tuan-tuan, kita boleh berdoa, Allah pasti kabulkan. Kalau Allah tak kabulkan bermaksud apa? Tak dapat itu lebih baik daripada dapat. Kita kena faham macam tu. Saya pun ni untuk pujuk diri saya juga ni. Saya nak membina kekuatan balik ni. Dan yang seterusnya, selain pada doa, kita juga mengadu pada Allah. Tuan-tuan, Nabi Ayub, orang ulama cari doa dia. Apa doa dia? Tak ada. Tapi dia mengadu pada Allah. Inni masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Aku diuji, aku disentuh oleh kesakitan ya Allah. Engkau Maha Penyayang. Dia habaq. Dia tak ya Allah sembuh aku dah. Ya Allah, aku sakit. Dia mengadu. Jadi manusia ni kita banyaklah mengadu pada Allah, serah pada Allah, serah diri ini, urusan ini, jiwa ini pada Allah. Allah takkan mensia-siakan hamba ni. Di celahan kita ramai-ramai ni ada doa-doa kita yang makbul. Yadullah ma'al jamaah kata Nabi. Pertolongan Allah ada bersama jemaah. Ya, mungkin saya doa seorang malam-malam mungkin tak terangkat bila saya dosa banyak, mungkin tumpang doa ibu-ibu ayah kat sini. Mudah-mudahan saya comeback balik dulu pun main hajat, ingat tak? Saya main dulu sebelum bulan Mac. Itu pun first time saya ceramah lepas saya collapse sebelum tu. Untuk main hajat pada tuan-tuan, saya bangkit balik, saya ceramah aktif balik. Ni dia jatuh balik betul. Naik turun kan. Mudah-mudahan satu hari nanti saya akan keluar balik, patah balik kan. Jadi lagu muda dulu balik. Mungkin Allah tak mau aktif sangat lagi, lupa kat dia kan. Duk pasal kita pandai, duk pasal kita popular, lupa kat dia. Mungkin Allah sayang kita, Allah simpan kita. Kira-kira betul lah. Dan Nabi pesan, la yatamannawnal maut, jangan kamu mengharapkan mati. Kalau kita tak tahan sangat dah, Nabi kata jangan harap mati. Cuma kita doa pada Allah, ya Allah kalau mati tu baik untuk aku, matikan aku. Kalau hidup tu lebih baik untuk aku, hidupkan aku. Selebihnya serah pada Allah. Kita sambung tuan-tuan apa nama ni, panjang sikit mukadimah, masa kita nak sambung hadis yang itu ni, yang apa nama ni, bid'ah tu kan. Mula lepas semangat mula lepas tengah duk top tu kan, yang lupa jam. Ini slow sikit. Tuan-tuan dah kenal saya dah, tuan-tuan faham lah. An Ummul Mukminin Aisyah tu kan, yang Nabi kata, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang buat urusan baru dalam agama yang bukan dalam agama itu, yang bukan bersumberkan agama itu, maka dia ditolak. Kita nak pergi yang tu malam. Kita dah pergi dah itu. Kita dah cerita dah tentang pembahagian bid'ah, saya ingat tak? Ada bid'ah yang diterima mahmudah, ada yang dalalah. Kemudian saya dah cerita tentang kaedah nahu. Kaedah bila Nabi kata kullu bid'atin dalalah tu, adakah kullu tu semua tuan-tuan? Tak kan? Kita ambil daripada kaedah hazaf. Kullu tu bukan bermaksud semua. Bila kullu tu bermaksud sebahagian. Sebab kaedah ayat surah Kahfi, bila mana Nabi Khidir kata kat Nabi Musa, dekat belakang sana ada seorang raja yang mana dia akan ambil setiap kullu
kan, dia akan ambil setiap kapal yang lalu dekat dia. Jadi bila dia tebuk kapal tu jadi tak elok, maka dia tak ambil. Jadi kullu tu bukan semua, maksudnya sebahagian. Okey. Baik, jadi malam ni kita nak pergi kepada perbincangan seterusnya, konteks bid'ah tu lagi, contoh tu lagi. Baik. Okey, kat tuan-tuan mungkin tak ada kan, saya cerita lah, saya ambil pakai syarah Wafi. Baik. Kata dalam syarah sebut, amalan kita ni terbahagi kepada dua. Secara umumnya amalan kita ni dua. Bukanlah amalan, kehidupan kita ni dua. Satu ibadat, iaitu ubudiyah kepada Allah, ibadat kita dengan Allah. Satu muamalah. Muamalah ni kita dengan manusia. Kita dengan manusia, ada urusan kita seharian dengan manusia. Okay. Adapun dalam soal ibadat, dia mesti kena ada dalil. Sebab kaedah dia, kalau muamalat harian kita, al-aslu fi kulli syai', al-aslu asya' ibahah. Asal kaedah usul, asal setiap sesuatu itu harus. Makan, semua makanan harus. Bila datang dalil kata babi tak boleh makan, baru jadi haram. Makan busuk pergi sembahyang tak boleh, jadi makruh. Jadi asal setiap perkara, al-aslu kullu asya', asal setiap benda semua ibahah, semua harus. Sehingga akan datang dalil yang menjadikan dia sunat, macam makan makanan sunnah, haram macam makan makanan yang najis, bangkai dan sebagainya, makruh makanan yang busuk dan sebagainya. Kaedah. Okey. Itu kaedah kalau barang-barang itu muamalat, benda yang luar daripada ibadat. Okey. Tetapi ibadat, kaedah dia al-aslu fi ibadah tahrim, haram. Asal untuk ibadat ini asal sekali haram. Sehingga akan ada dalil yang mengharuskannya ataupun mensunatkannya ataupun mewajibkannya. Dan memakruhlah kalau kita sembahyang sampai tak boleh makan minum, tinggal semua orang. Itu kaedah dia. Maksudnya kita tak boleh reka ibadat sendiri. Ayat saya ni, kalau orang salah faham, dia akan anggap saya ni golongan Wahabi dan sebagainya lah. Saya bukan golongan itu. Cuma kita setuju dalam bab itu, iaitu ibadat tak boleh direka. Adapun amalan-amalan yang macam saya sebut, kita ada bincang bulan lepas, wirid apa semua tu boleh lah. Ni maksud saya kita reka. Kita reka satu semayang baru. Tu makna saya, itu dikatakan reka amalan baru. Reka bentuk pengibadatan baru. Yang kemudian kita katakan itu adalah agama. Saya bawa contoh. Dalam ni saya ambil contoh penulis lah, senang. Kata Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Surah Syura ayat 21. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan Allah. Baik. Dia kata kat sini, contohnya ialah orang yang bertakarub kepada Allah dengan cara menari, mendengar nyanyian, melihat wajah perempuan, mendedahkan kepala ketika bukan berihram ataupun seumpamanya. Maknanya dia kata dalam bab ibadat ni, dia kata dia reka amalan yang dia kata sampai tahap menari-nari. Tapi menari ni pun dia ada hadis juga. Cuma tak boleh pakai hadis tu untuk menghalalkan perbuatan tarian kita yang melampau. Memang ada hadis sahabat dia angkat kaki sikit bila Nabi puji, ada. Tapi itu bukan jadi dalil untuk kita reka sampai nyanyi, menari lagu black metal pun boleh, tak boleh lah kan. Dia kata kat sini dalam bentuk nyanyian, kita reka-reka nyanyian tak apa. Bukan tak boleh nyanyi nasyid, boleh. Tapi kita anggap nyanyian tu adalah ibadat. Dia dah bagi contoh ni, adakah Kristian dah buat tau. Kristian asal, bukanlah Kristian agama asal Samawi tu, tak ada lagu kita lah. Tapi bila mai Kristian dibentuk, dijenamakan sebagai Kristian, depa Paulus masa tu, Paul kan, antara yang mereka Bible ni, dan beberapa orang geng-geng dia lah, Yohanes, Lukas apa semua ni. Jadi depa bila agama tu direka, maka ritual tu jadi direka. Semayang buat hari Ahad, dan ada pasukan choir kan, gereja tu kan, choir yang duk nyanyi, dia jadi ibadat dia. Ibadat dia satu macam, choir kena ada, dia jadi ibadat. Tu yang duk haleluya, haleluya tu kan, dia jadi menyanyi. Jadi itu jadi ibadat. Kalau kita sekadar seni untuk kita dengar, untuk kita ingat pada Allah kan, dengar lagu Rehan, sebenarnya hati, kita dengar, cukup lah. Bukan kita jadikan itu ibadat. Kena buka lagu baru semayang, baru dia feel, tak boleh.
Lah orang nak buat ceramah di TikTok, orang buat lagu sedih-sedih kat belakang tu, tak apa kah? Itu mungkin dia nak tarik perhatian orang, nak bagi sedar, nak bagi masuk dengan rasa tu, boleh lah. Tapi kalau dia kata, okey contoh, imam sembahyang tarawih sedap, kita nak bagi lagi sedap, nak bagi lagi sayu, kita pergi buka muzik background. Imam duduk sembahyang, imam Bismillahirrahmanirrahim, bagi baca sedih, kita pergi buka bagi sedih. Lagi imam baca surah kemat kan, Al-Waqi'ah kan, tak lagi kita buka dong bagi tak. Yang tu jadi merepek. Itu bid'ah. Tu saya nak bagi tahap bid'ah petara tu. Walaupun niat dia baik, berapa banyak benda-benda bid'ah ni dibuat dengan alasan yang baik, dengan niat yang baik. Kita dah cerita dalam lepas kan. Baik. Okey. Wa ma kana salatuhum 'indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Kata Allah, dan tiadalah sembahyang mereka di sisi Baitullah itu melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ini pun terjadi dalam kalangan orang Arab jahiliah. Zaman Nabi Ibrahim, tawaf macam kita, talbiyah macam kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kan? Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bila mai orang jahiliah dia bertambah, la syarika lak illa tamlikuhu wa ma malak, dia bertambah. Maksudnya tidak ada kesyirikan bagi Allah melainkan Tuhan-Tuhan yang Allah izinkan duduk bersamanya, illa tamliku wa ma malak. Dia pun pergi tambah ayat tu. Talbiyah macam kita, tapi pergi tambah yang tu untuk menghalalkan tokong-tokong patung-patung yang dia bawa balik tau. Kalau dia berkata la syarika lak, tidak ada kesyirikan bagi Allah, maka patung semua tak boleh Tapi disebabkan dia buat bisnes dengan patung tu, saya contoh lagi bulan lepas pasal sejarah patung di Mekah. Contoh dengan yang kata dia pergi di Syam kan, dia tengok dekat Syam ulama-ulama sana pakai sembah patung. Kemudian dia buat balik satu pergi Mekah nama Huban. Lepas tu pakai tambah patung habis, jadi penuh patung dekat Kaabah tu. Baik. Baik. Perintah haji saya tahu sikit. Perintah haji turun pada tahun ke-6 Hijrah. Ayat haji tu turun tahun ke-6 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi Mekah buat haji tahun bila? Tahun ke-10 Hijrah. Maksudnya dalam tempoh tahun ke-6 turun ayat wajib haji, tahun ke-10 baru Nabi pergi. Apa hikmah dia? Islam nak ajak kita, ibadat ini dia tidak ada rushing selagi kita tak mampu. Tak perlu sampai kita gadai, lain cerita tu harta kita ni berhutang, kemudian kita sampai mencuri untuk pergi haji. Kita pun macam tahap macam tu, dan kita tak perlu rasa aku ni tak payah susah hati, mampu pergi. Yang ulama bincang tentang urusan dan pasal nak beritahu kenapa Nabi tak pergi pada tahun ke-6, pasal Fathu Mekah berlaku tahun ke-10. Kemudian masa tahun ke-6 tu berhala penuh lagi di Kaabah, jadi belum ada kemampuan lagi untuk nak pergi buang semua berhala-berhala tu. Jadi bincang banyaklah bab tu. Baik, sambung Jadi mereka ni duk berhala, mereka duk menyanyi, mereka tukar jadi tepuk tangan, jadi syair. Jadi akhirnya rosak Arab jahiliah. Kerana benda-benda bid'ah. Baik. Kemudian sebahagian juga menyangka bahawa menjadi qurbah dalam satu ibadat, maka ia akan menjadi qurbah pada perkara lain. Maksudnya kalau benda satu lagi pemahaman yang bid'ah, bagi dia lagi teruk aku buat, lagi pahala banyak. Betul tak? Adakah salah benda tu? Tak salah jika ada dalil. Misalnya zikir, Nabi suruh kita zikir banyak-banyak, zikran katsira. Tak apa, zikir banyak-banyak. Keumuman dalil kita zikir, jadi kita kena banyakkan zikir beratus-ratus kali, tak apa. Tetapi perbuatan yang dia menganggap lagi aku susahkan badan aku, lagi banyak pahala, itu kefahaman yang bid'ah. Misalnya dia kata aku nak puasa, tak mau buka langsung. Kan ada hadis kan, dia pergi jumpa Aisyah, tanya Nabi puasa macam mana. Aisyah kata Nabi puasa dan Nabi buka. Dia berfikir tak tahu mana. Aku tak mau buka. Nabi malam-malam macam mana, Nabi semayang tengah malam tapi Nabi tidur juga. Aku tak mau tidur kan. Maka Nabi marah kan. Jadi perbuatan dengan orang dia menganggap lagi susah, lagilah agama, itu salah. Agama ni dia bukan lagi susah lagi agama, dan bukan lagi senang lagi agama, lagi fleksibel, lagi mendekati nas, itulah agama. Inna dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah. Orang yang menyulitkan agama, dia akan ditinggalkan zaman. Contoh,
Dalam ni dia kata, seorang lelaki, dalam hadis Sahih Muslim ingat saya ni, dan seorang lelaki dia bernazar pada zaman Nabi, bahawa dia akan berdiri di tengah panah matahari dan tidak akan duduk dan tidak akan berteduh sambil berpuasa. Dia anggap benda tu jadi pahala. Kita bukan Hindu yang lagi sakit badan kita lagi banyak pahala, lagi banyak dosa ampun. Kalau Allah bagi lain, itu lain. Ini kita pergi cari pasal. Kita ada baca hadis, Nabi katakan kalau seseorang apa nama ni, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin hatta al-hamya yahumuhu illa kufira bihi min sayyiati. Tidak akan menimpa satu-satu ujian kepada seorang hamba itu kesedihan, duka cita, kepenatan, kesakitan sehingga akan tersusuk duri pun, melainkan Allah akan ampun dosa dia. Dia pun okey, cantik, dia pergi ambil duri, dia cucuk, ambil paku, dia cucuk, dengan harapan Allah ampun dosa. Tu tak betul kan? Jadi lelaki ni pada zaman Nabi, dia fikir aku nak puasa dan aku nak duduk tengah panah, tak mau berpayung apa, aku nak tahan, tak mau buka. Dia beranggapan benda tu jadi pahala pada dia. Dia nazar nak buat benda tu. Maka bila Nabi SAW nampak lelaki tu, Nabi kata apa? Ayyaquda wa yastazilla wa an yutimma saumah. Nabi kata suruh dia duduk, pergi cari tempat teduh sikit, tapi puasa boleh terus. Maknanya puasa tu kalau ada kefarduannya, puasa boleh. Tapi mereka pergi duduk tengah panah, tak mau berdiri, tak mau duduk dengan anggapan lagi bagus. Itu sia-sia. Maksudnya agama ni bukan kita perlu fikir lagi susah lagi pahala banyak, tak. Kecuali kesusahan itu memang kita dapat. Contohnya apa nama ni, Temaah sebagai contoh, Pak Untung semayang, kata kaki tak ada, dia semayang dalam keadaan susah, kaki tak ada. Kita orang normal semayang dalam keadaan okey. Jadi adakah pahala semayang sama? Sama di sudut kefarduan semayang itu, tapi kesusahan itu Allah takkan biarkan. Allah tak akan sia-siakan. Wahai makcik-makcik, ibu-ibu dengar, kita semayang sakit lutut, jangan susah hati. Sekecil-kecil benda Allah pasti gantinya. Anak tu imam semayang di masjid dengan anak seorang tukang judi pelacur semayang di masjid, memang pahala semayang sama, tetapi kesusahan jihad nak pergi masjid. Anak tu imam dia okey, dia anak tu imam. Yang ni anak ni pak dia kaki judi, mak dia pelacur, dia boleh pergi masjid. Tak sama di sudut kesungguhan mereka tu. Jadi Allah pasti balas. Sekecil-kecil benda Allah pasti balas. Kesusahan kita itu tak apa, bukan kesusahan yang kita buat dengan anggapan aku buat bagi susah agar bila susah aku ni aku akan dapat pahala banyak. Macam orang Kristian, sebagai contoh, Kristian lah senang, mereka akan ikat rantai di kaki mereka penuh, siksa badan, tarik apa-apa sampai berbirat badan, dan baru semayang dengan anggapan susah nak bergerak tu pahala banyak. Tu tak boleh, itu cari sendiri. Baik, sambung. Dalam kitab-kitab fiqh terdapat penjelasan terhadap hukum hakam ibadat dalam Islam. Begitu juga terhadap perkara yang ditolak dan membatalkan suatu ibadah apabila berlaku penambahan atau pengurangan dari perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik, maksudnya dia kata berbalik kepada poin ni, balik kepada dalil lah. Baik. Kemudian apa lagi? Kata dalam ni sebut, dalam syarah sebut. Kemudian perbuatan merubah hukum Allah juga ataupun nak modify, itu juga termasuk dalam perkara bid'ah. Tu kita nampak, baru kita nampak skop bid'ah ni lagu tu. Tak ada lah bid'ah ni sekecil yang kita duk anggap duk bergaduh hari-hari, duk wirid tu saja kan. Ni bid'ah ni tadi tu yang menyusahkan agama. Kemudian sekarang ni dia buat, kemudian dia main dalil pula, dia kata orang yang cuba nak modify hukum Allah. Dalam dia sebut, hadis ni panjang, saya baca maksud terus tentang seorang lelaki dia dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang lelaki ni dia kata apa? Ibn ibni kana asifan ala hadha fa zanna bi amraatih. Saya baca contohlah. Kata lelaki ni, dia kata anak aku ni telah menzalimi diri dia. Dia kata dia ada anak muda seorang, anak dia ni kerja dengan seorang toki ladang. Anak dia ni muda, bujang. Yang serta dia ni budak-budak pakcik ni lah. Dia kata saya ada seorang anak muda kerja di satu ladang. Kemudian anak saya ni bercinta dengan bini toki, bini bos. Bila bercinta,
berlaku penzinaan. Bila berlaku penzinaan, pak cik ni yang riwayat hadis ni, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia bagi kat Nabi apa? Dia bagi dekat Nabi 100 ekor kambing biri-biri dan seorang hamba, dengan harapan Nabi dapat tukang hukum tu. Maksudnya kalau ikut hukum apa? Bini tu okey, kena rejam sampai mati. Adapun anak dia kena rotan 100 kali dengan dibuang negeri sebab anak dia bujang. Ya, bini tu okey, memang bini orang lah kan. Jumpa Nabi, suruh tukang. Pasal apa dia kata ni mungkin dia boleh qiyah dengan diat. Kan diat kan kita telinga dengan telinga, tangan dengan tangan kan. Kita pergi bunuh anak orang, terpukul anak orang kan, ganti dengan sekian-sekian harga. Jadi dia anggap hudud tu boleh qiyah. Hudud pun boleh lagu tu juga. Maka dia jumpa Nabi, bagi 100 ekor kambing dan juga bagi seorang hamba dengan harapan agar Nabi dapat tukang. Nabi marah. Nabi bagi balik kambing dia. Dan Nabi berkata anak hang kena rotan dan dibuang negeri setahun, dan perempuan tu akan kena rejam. Itu juga bid'ah bila bermaksud cuba nak mengubah hukum Allah. Ada satu hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Satu hari penduduk Quraisy ni depa jadi susah hati. Sebab apa? Seorang perempuan daripada Bani Makhzum mencuri. Depa susah hati. Depa bincang nak pasal Bani Makhzum ni dia T20, dia orang kayangan. Bani Makhzum ni memang Bani yang keturunan yang orang besar-besar, golongan bangsawan. Antara orang yang Bani Makhzum ialah Khalid al-Walid, ya? Walid bin Mughirah ayah dia. Ada seorang perempuan dalam kalangan Bani Makhzum ni, dia mencuri dan dia pula kaya. Jadi kalau dia mencuri ni terang-terang kena hudud lah, tapi dia mencuri. Tuan-tuan, depa ni susah hati nak buat lagu mana ni. Maka depa habaq benda ni dekat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni siapa? Cucu angkat Nabi. Usamah bin Zaid anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi. Jadi Usamah bin Zaid ni cucu angkat lah. Dan Nabi sangat sayang dekat Usamah bin Zaid. Disebut dia sebagai Habib Rasulullah, kekasih Rasulullah. Jadi mereka dengan harapan mereka pergi kecek Usamah habis abang kat Rasulullah, tuan angkat ni kan. Nabi bila lembut sikit hati, selotok bagi perempuan ni, kita bagi hukuman mudah-mudah sudahlah. Bila mereka bawa Usamah habis abang kat Nabi, Nabi marah. Nabi kata, adakah dengan tujuan hampa hantar Usamah ni agar aku dapat reda dan aku dapat tukang hukum? Nabi kata, halakal ladzina min qablikum, telah binasa umat-umat sebelum kamu. Iza saraqat fihimus syarif taraku, bila mana orang-orang terkenal, orang-orang kayangan dalam kalangan mereka mencuri, mereka tinggalkan, mereka lupakan, mereka sapu bawah kapet. Wa iza saraqat fihimud da'if aqamu alaihi al-hadda, tetapi bila ada orang miskin yang mencuri, mereka tegakkan hudud, mereka tegakkan hukuman. Itu juga bid'ah. Kalau ikut syarah ni, ya. Mana bila orang kaya buat kesalahan, buat lupa, padam. Pasal apa? Pasal dia ada kabel, dia ada kenal orang besar juga. Dalam suasana realiti sekarang yang kita ada banyak mahkamah, golongan itu mahkamah lain, golongan ini mahkamah lain, sukar. Tapi kita kena ada usaha ke arah hudud juga. Tak boleh kita kata okey dengan sebab tu tak payah buat hudud dah. Usaha ke arah hudud kena ada. Yes, kita tahu kita tak boleh pergi sembrono terus buat hudud, nanti dia jadi fitnah kepada agama balik. Tetapi usaha ke arah hudud kena ada. Biar kita mati esok dalam keadaan kita mati dalam kita nak ada hudud di Malaysia. Tak boleh buat lagi tak apa, tapi ada usaha ke arah itu. Jadi Nabi kata binasa mereka ni pasal orang kaya mencuri, mereka tinggalkan. Orang miskin mencuri, mereka tegakkan hukum Allah. Ada seorang lelaki, nama dia Abdullah bin Salam, nama asal dia Hussein. Hussein. Dia ni Yahudi lah di Madinah, tok guru besar Yahudi. Satu hari bila Nabi mai Madinah, Abdullah bin Salam riwayat hadis ni, dia kata, aku first time aku tengok muka Rasulullah, aku tahu di muka dia tak ada tanda-tanda orang menipu. Kemudian dia tanya 3 soalan dekat Nabi, tentang roh dan tentang kenapa bayi muka ada sebagian muka ayah, sebagian muka mak, kan? Adalah Nabi jawab. Satu lagi saya tak ingat satu lagi soalan, 3 soalan tapi saya tak ingat. Abdullah bin Salam tanya Rasulullah jawablah tentang roh tu jawapan daripada Allah. Kemudian bayi itu minta maaf ayah dengan mak ni siapa yang mencapai macam climax macam tu lah. Jadi dia muka dia lebih macam tu lah. Ada Nabi jawab.
Tapi bertepatan dengan jawapan yang dia nak. Kemudian dia terus mengucap lah, Nabi itu adalah Rasulullah SAW adalah Rasul pilihan Allah. Lepas dia kata macam tu, maka Nabi SAW kata kat Rasulullah nak tahu dah orang-orang Yahudi Madinah, orang Yahudi ni memang kaki murung kuat. Lepas tu tiba-tiba orang Yahudi mai dari jumpa Nabi. Maka Nabi SAW masuk nyorok belakang kain. Maka Nabi pun saja nak test orang Yahudi ni, tanya apa kenal dah Husain bin Salam, geng apa lah. Oh, dia kata ni orang pandai anak kepada orang alim. Orang pandai lah, orang pandai anak kepada orang pandai. Sungguh. Oh, dia ni kepala Yahudi Madinah. Bukan kepala Yahudi, dia orang alim Yahudi Madinah. Dan Nabi tanya apa kenal dah Husain? Kenal, dia kata memang orang alim, anak orang alim. Kemudian serentak kata lagu tu, maka Nabi SAW pun keluar pada kain. Kan duduk kat belakang Nabi kan, keluar. Dia keluar dia kata apa tuan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku dah masuk Islam dah. Terus pokok Yahudi terkalih kat Nabi, ya Rasul, ya Muhammad. Dia ni ke kami silap orang? Dia ni anak orang tak guna dan orang paling tak guna dia kata. Tukar dandan. Tu panggil orang Yahudi. Tadi duk puji tu, dia tengok masuk Islam, dandan dia tukar. Ada satu kes tuan-tuan. Kes orang Yahudi jugalah di Madinah ni. Ada dalam kalangan mereka ni orang kemah, orang kayangan mereka ni berzina, lelaki perempuan, anak orang besar ni. Kemudian kes tu dibawa kepada Nabi. Pasal Nabi ni hakim selain Rasul, Nabi juga hakim negara. Maka kes Yahudi pun datang kepada Nabi jugalah. Dan Nabi kata kepada mereka, kalau ikut hukum dalam kitab hampa, nak hukum macam mana? Orang Yahudi berzina ni nak kena hukum macam mana? Disebabkan mereka ni yang berzina tu anak-anak orang kenal-kenal, maka mereka kata, hukuman ni kita kena hitamkan muka mereka, kita kena buat cross bangkah, lepas tu tok dia letak belakang menatang, kena arak keliling kota lagu tu kan. Kata kat Nabi. Maka Nabi kata, pergi ambil kitab baru nak tengok. Mana dalil dia? Nabi pun nak tengok dalil. Maka dia buat main kitab. Nabi tak boleh baca kan. Maka ada sebahagian dia kata tu ada, tapi yang hukum betul-betul dia tutup dengan jari. Maka Nabi kata baca, dia pun baca. Ni kita kena hitam muka, lepas tu kena belarak keliling kota sambil kita kena cemuk. Allah Nabi SAW duk datang tu. Nabi SAW kata, ya Rasulullah, suruh dia angkat jari. Dia pun baca lagu ni. Tak tangan lagu tu lah. Ni betul Yang ayat suruh kejam dia pun tutup. Orang Yahudi tu. Allah SAW pandai dia tok guru Yahudi bekas kan. Dia kata Rasulullah dia burung ni, suruh dia angkat jari dia. Nabi kita angkat jarinya. Baca yang hang tutup tu. Apa? Rejam. Maknanya sama ya. Penzina kalau yang dah kahwin Yahudi ke zaman syariah depa pun kita pun rejam. Mereka kena rejam. Depa nak tukar hukum tu. Memang maksudnya perbuatan itu memang ada. Baik. Boleh saya sambung ini dah. 8.52 insya-Allah 8.53 kan. Baik. Kemudian kat sini dibincang ni pula. Adapun amalan yang diterima pun ada juga. Ni ulama syarah ni pun sedap ni. Ni Syekh Mustafa Bura ni, ulama moden contemporary. Syekh Mustafa Bura ni tu alim besar lah. Yang zaman sekarang. Kita adapun di sana juga terdapat amalan bid'ah yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Bahkan terdapat dalil dan kaedah syarak yang menyokongnya. Macam saya bagi contoh bulan lepas tu lah, hak wirid-wirid apa semua tu. Baik. Bahkan para sahabat banyak melakukannya dan mengharuskannya. Saya bagi contoh bulan lepas dah yang saya nak buat tarawih apa semua tu. Contohnya ialah seperti menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Contoh buat Quran, himpun Quran. Menyalin naskah daripadanya dan menghantar keluar negeri. Salin naskah, kemudian penulisan ilmu nahu, faraid dan sebagainya, itu semua adalah bid'ah. Tetapi bid'ah yang ada sokongan syarak, iaitu untuk menyebarkan ilmu, untuk preserve Al-Quran dan sebagainya. Maka itu ialah bid'ah yang diterima. Sebab kita berbalik kepada kaedah yang kita bincang bulan lepas, kullu bid'ah, kullu tu ghalib. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ghalib bid'ah. Kebanyakan, bukan semua. Baik. Okey. Saya ringkas dia tu. Okey. Maka
Bid'ah yang buruk pula dia kata. Bid'ah yang okey. Bid'ah yang buruk ialah kadang-kala ia boleh menjadi makruh dan kadang-kala boleh menjadi haram kerana mudarat. Mudarat kerana kerosakan, menyimpang daripada maqasid, menyeleweng, sesat. Maksudnya ada bid'ah yang dalalah yang dia kata jadi makruh. Ada bid'ah dalalah yang jadi haram terus sampai sesat terus. Baik. Antara bid'ah buruk yang berlaku dalam kalangan manusia sekarang ialah dia kata mengagung-agungkan benda tertentu dan mengambil berkat serta beriktikad bahawa ia boleh memberi manfaat seperti mengagungkan perigi, mengagungkan pokok, mengagungkan kubur. Dia kata ziarah kubur tak ada masalah, tapi pergi minta dekat kubur tu ada masalah. Baik. Macam penduduk Madian, mereka sembah pokok Aikah. Mereka percaya pokok tu lah yang bagi subur tanaman mereka. Jadi bid'ah. Jadi tak boleh jadi haram. Kita boleh minta tolong kepada orang yang hidup, tapi kita tak boleh minta tolong kepada orang yang dah mati. Baik. Tetapi nak ambil keberkatan dengan keberkatan mereka ini, ya Allah, bolehlah. Kita katakan tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kita bertawassul dengan nama Allah dan dengan hidayah, petunjuk daripada Rasulullah. Boleh. Bukan kita minta kepada mayat, tidak. Baik. Kita kena jelas perbezaan kita itu. Adapun tawassul dengan amalan-amalan kita itu lebih baik. Tawassul dengan amalan kita sendiri itu lebih baik. Ada hadis Sahih Bukhari, pemuda 3 orang kan yang masuk dalam hutan, pintu masuk dalam gua tertutup batu. Kemudian bila doa tawassul dengan amalan dia sendiri. Dia seorang kata ya Allah, aku ni kok mana pun aku utamakan mak ayah aku dulu kan. Seringkahlah. Kemudian apa-apa jadi pun mak ayah aku dulu. Jadi kalau ada amalan, kalau amalan itu baik, ya Allah, bukalah pintu ni, buku tu buka sekarang. Kan? Kemudian pemuda kedua pula kata, ya Allah, aku ni ada seorang sepupu perempuan segak. Kemudian ringkas cerita ni, aku mau kat dia, dia tak mau kat aku. Satu hari dia main kat aku sebab dia tak ada duit. Aku dah nak mendatangi dia dah, lepas tu aku tak jadi. Aku lawan dengan nafsu. Maka kalau benda tu bagus, ya Allah, bukalah. Maka buka sikit lagi. Dan pemuda ketiga kata, aku ni ada seorang pekerja, dia kerja dengan aku, kemudian dia mati, gaji tak ada bayar. Masa tu bukan ada rekod-rekod apa. Maknanya kalau aku kelam pun tak ada masalah kan. Tapi aku tak ambil duit tu, aku simpan. Aku pula beranakkan duit tu lagi sampai bukan dia mati, minta maaf, dia hilang, dia pergi tempat lain. Kan dia mati, dia hilang, dia pindah. Kemudian dia main balik. Lepas beberapa tahun, lelaki tu main balik. Lelaki ni kata minta gaji dia 700 ya. Tapi masa tu kan 700 tu aku dah kembangkan dah, maka dapat satu ladang. Maka kau kata kat lelaki tu gaji hang tu. Lelaki ni marah. Bos memingkan saya ke? Gaji saya 700, main mana lembu main 500 ekor. Tak, kata duit gaji hang tu aku yang tolong kembangkan. Maka lelaki ni pun, kira kau dia ambil semua 500 ekor, dia belah. Terima kasih pun tak, apa pun tak. Tapi dia reda sebab memang hak lelaki tu. Kau lah nak bagi sekok, tapi tak apa dia reda. Kalau perbuatan itu baik, ya Allah, buka. Maka terbuka pintu tu. Tuan-tuan malah ketulah. Kita doa, Allah tak makbul lagi. Adakah Allah tak makbul langsung? Mungkin doa kita macam kisah gua tu. Di sisi Allah duk makbul lah sikit, 10%. Esok kita doa lagi, sikit naik 11%, naik 12%. Lagu pintu tu lah. Tuan-tuan yakin lah macam tu. Saya pun nak pujuk diri saya juga ni. Jangan putus asa. Terus doa. Kalau tak kabul lagi, ingat kisah ni. Kawan tu doa, pintu terbuka sikit. Kawan ni doa, terbuka sikit lagi kan. Mungkin lagu tu lah di sisi Allah sekarang doa kita tu. Yang kita kata Allah tak bagi lagi pun aku doa dah. Mungkin dalam proses dah bagi dah sikit. Sebab kita punya amalan tak kuat. Lagu mereka tu lah kan. Amalan dia terbuka sikitnya. Amalan dia terbuka sikit lagi. Jadi terus sampai terbuka habis. Nescaya akan sampailah kita punya hajat itu. Dan akan dapat. Pasti. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah dalam diskusi. Aku bersama sangkaan hamba aku terhadapku. Yakin Allah takkan zalim hamba dia. Kepada sahabat-sahabat dalam video ni yang senasib dengan saya, yang ada GERD, anxiety, emosi, celahu, jalan toyong hayang, Allah tak pernah tinggal kita.
Ingat yang tu ya. Yakin Allah pasti buat keluar kata satu orang nanti. Yang saya pergi berubat kemarin di Serdang tu, Pak War tu berubat kami tu, saya tu. Dia kenal lagu saya dah dulu. 12 tahun tu. Lagi lama. Saya baru 3 tahun. 12 tahun. Masa tu dia zaman dia pula hospital Kulim lama dia kata. Zaman tu mana ada orang tahu istilah-istilah GERD lah, anxiety, orang tak tahu. Orang ingat sihir je. Doktor sampai nak proses perut macam-macam. Dia lari masuk hutan. Lari masuk hutan jumpa orang asli. Belajar ilmu orang asli kan. Hikmah lah tu. Apalah. Macam lah no. Tak, sikit lagi. No, seminit lagi. Allahu Akbar. Baik. Kemudian dalam ni dia pergi kepada bab seterusnya, pendek ni ya, tentang orang-orang yang mengerjakan bid'ah ya. Dalam hadis ni ada disebut sesiapa yang mengerjakan bid'ah dalam urusan agama yang tidak bersesuaian dengan syarak, maka dia mendapat dosa. Amalannya radda, sebut dalam hadis kan, bahawa raddun, maka dia ditolak ya. Baik. Seterusnya yang ketujuh, hadis ni juga menunjukkan larangan kepada buat benda yang tidak ada dalil yang sokongan. Yang ke-8 yang terakhir, agama Islam adalah sempurna dan tidak ada kurang. Bila kita buat benda baru dengan anggapan tak cukup itu memang bid'ah besar. Ya? Kalau kita buat amalan bukan dengan anggapan tak cukup. Contoh, masjid sekarang banyak buat. Lepas habis sembahyang Isyak, selepas habis kuliah ataupun sembahyang Isyak, dia pun akan baca Al-Mulk ramai-ramai kan. Adakah itu bid'ah? Bid'ah di sudut kata luar bid'ah lah. Tapi bukan dia beranggapan Islam tak cukup lagi. Dah, memang ada hadis. Baca surah Al-Mulk lepas Isyak belum tidur, selamat kubur. Maka AJK masjid fikir, balik rumah seorang pakai tak baca apa ni. Jom kita baca ramai-ramai. Dengan tidak ada anggapan agama ni kurang. Yang ni dia kata, kalau kita kena buat sesuatu ni, orang tak cukup beramal ni, maka kita kena tambah satu lagi fardu. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lepas isyak kita buat satu lagi. Buat nama asyak kata. Kita dengan beranggapan tak cukup. Lagu Allah buat ni tak cukup. Itu memang bid'ah dalalah besar tu lah. Sebab al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah telah sempurnakan agama kita untuk kita. Itu full stop. Tidak ada penambahan baru di sudut syariat. Adapun amalan-amalan yang disokong dengan dalil-dalil tertentu boleh. Tetapi kalau amalan itu kita pergi reka fadilat yang tidak ada, itu pun tak boleh. Maknanya fadilat, kalau Nabi sebut ada fadilat, ada fadilat. Kalau tak ada fadilat, kita buat dengan anggapan aku nak buat saja, nak buat tak buat lah. Tapi kita kata kalau buat ni akan dapat pahala, akan dapat 100 bidadari, ambil mana pun tak ada. Siapa hang buat? Sajalah nak bagi orang semangat. Tak boleh. Ada seorang lelaki nama dia Nuh bin Jami'. Bukan Nuh bin Jami', Nuh Al-Jami'. Dia ditangkap pada zaman Abbasiyah kat Umayyah. Dia ditangkap. Bila orang tangkap dia ada kitab hadis palsu. Memang dia buat. Dan dia mengaku dia buat. Bila orang tanya dia orang alim. Orang tanya dia, bukan orang alim, orang soleh, minta maaf. Dia dah beza. Orang alim pandai. Orang soleh ni orang yang rajin buat ibadat. Ataupun abid lah. Orang abid ni orang rajin buat ibadat. Maka orang tanya dia, siapa yang hang pergi buat kerja ni? Berapa katus hadis palsu hang reka. Siapa sembahyang macam ni dapat macam ni, siapa buat macam ni dapat macam ni. Semua reka. Sebab dia kata, saya ni niat saya nak suruh orang main masjid. Saya nak suruh orang buat. Walaupun niat dia baik, tapi tak boleh. Tak boleh. Walaupun niat baik. Sebab apa? Dia jadi lagu tuan-tuan. Saya bagi bahasa mudah, kita jual nama. Nabi tak kata, kita kata Nabi kata. Kita kalau kita tak kata, orang kata kita marah. Walaupun benda tu elok. Kan? No? Apa-apa contoh saya tak kerti bagi contoh. Nabi. Orang kata ni apa ustaz suruh ni. Kita aku tak suruh bila aku kata. Kita jadi keram ni. Walaupun benda tu elok. Lagu tu lah. Nabi pun kita anggap je, jangan jual nama Nabi. Walaupun benda tu kita niat baik. Jadi dia dihukum. Al-Jami' dihukum. Dia mereka hadis-hadis palsu. Bukan yang hadis palsu ni banyak orang reka. Ada reka untuk bergaduh, ada reka untuk politik, ada reka untuk meniaga. Reka hadis palsu tentang ayam kampung, reka hadis palsu tentang temikai, reka hadis palsu pasal banyak lah. Hak pelik-pelik ni pasal nak meniaga. Ada yang apa nama ni,
Reka dia palsu pasal mazhab ada ekstrim. Ya. Apa nama ni? Di reka apa? Yukhraju rajulun min Quraisy, akan keluar seorang lelaki daripada Quraisy, dia itu lebih jahat daripada iblis, wahwa yusamma Muhammad bin Idris. Aku kamu tak apalah dari palsu tak betul apa. Biar dia lebih kurang begitu. Dia akan keluar seorang lelaki daripada Bani Quraisy ni, dia lagi jahat daripada iblis daripada Muhammad bin Idris. Dia kata kat Imam Syafi'i ya. Ada orang sementara tu, tapi dia nak menegakkan mazhab depa, dia nak merendahkan mazhab Syafi'i, dia reka dia tu. Ya. Tu memang terang-terang salah lah. Tapi ada yang reka hadis palsu dengan tujuan untuk orang main masjid, untuk orang sembahyang. Tak boleh juga walaupun niat baik. Sebab dia bukan tentang niat. Saya kata tadi, agama ni bukan tentang niat betul lah. Tapi maksudnya macam mana saya nak kata, soal ni tu masalah faham. Tuan faham lah, saya faham. Dia bukan tentang niat tu betul. Niat bagus tu bagus, tapi main dengan nama Nabi ni tak boleh jual walaupun niat baik macam mana pun. Tu full stop. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja pi reka pasal aku, mengadakan pendustaan padaku, siap dah tempat dia di neraka. Tutup. Walaupun kita, tapi kan niat baik tak boleh juga. Tak boleh juga. No? Pasal kita nak jaga nama Nabi. Sebab apa? Niat baik itu subjektif. Kalau kita bagi jawapan niat kita baik, lagi 10 tahun orang baru main dia bagi niat dia baik, dia buat hal-hal lain pula. Dia reka lain pula. Bila kita buka pintu tu takkan tutup dah. Pasal tu ada setengah ulama dia syadid, dia keras tu. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan, bulan depan kita masuk hadis nombor 6. No? Kita doa lah bulan depan saya main dengan semangat yang baru balik. Ni pun rasa macam berkat doa sembahyang tuan-tuan tadi kot. Saya rasa macam okay sikit ni. Tadi rasa gelap dunia ni. Ni nampak segar balik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan doa saya bayang malam-malam tu selit nama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa yafdal mursalin wa alamal malakatil muqarrabin wa ahlina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.